Emosi ni hanya kita usahawan sajalah tahu berperang dengan emosi tu apa maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali pemain baru bertanya apakah tip utama menjadi kontraktor berjaya, saya selalu sebut bermulalah dengan mengubah cara minda berfikir. Kalau hendak berjaya dalam bidang kontraktor, mesti ada satu minda yang saya sebut minda usahawan. Minda usahawan ni dia berfikir macam mana nak kembangkan perniagaan dia. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia tahu dia kena jadi Lone Ranger. Semua buat sendiri. But after setahun, 2 tahun, bila dia dah ada proses yang bagus, dia dah boleh bangunkan satu sistem, dia akan mencari tim, kembangkan tim dan masa tu juga dia besarkan perniagaan dia. So, bila nak jadi kontraktor, bila you ada minda subsidi, minda tongkat, memang you tak akan pergi ke mana. Bila nak jadi kontraktor, kena tukar cara fikir, kena ada minda usahawan. Seperti yang saya sebutkan dekat para 6, dengan minda usahawan yang betul, kita bukan saja pandai mengintai peluang, kita juga lebih kreatif mencipta peluang. Menjadi usahawan perlukan pelbagai pengorbanan, terutama sekali masa dan tenaga. Bukan sahaja masa yang kita perlu berkorban, bukan sahaja tenaga yang kita perlu berkorban, pada waktu ini kita juga perlu berkorban emosi. Saya rasa memang ramai usahawan sekarang ini sedang berperang dengan emosi dalam mematuhi polisi kesihatan yang memerlukan kita untuk tinggal di rumah bagi tidak menyebarkan wabak. Pada waktu yang sama kita berperang dengan projek-projek kita dekat luar sana. Selain daripada masa dan tenaga, emosi kita juga perlu kuat. Emosi ni hanya kita usahawan sajalah tahu berperang dengan emosi tu apa maksudnya. Kita perlu pandai mengawal emosi. Tak kira lah sama ada kita sedang sedih, kita sedang marah, kita bingung, tidak puas hati. Walaupun ada certain time kita rasa cemburu pada kawan kita, itu jenis emosi yang kita kena kawal. Semua emosi kita perlu letakkan kat tepi dahulu untuk pastikan ia tak ganggu perjalanan perniagaan kita. Okay, bagi mereka yang dah jadi usahawan, yang dah lama jadi usahawan, kita pun tahu macam mana jenis emosi yang kita ada. Katalah sedih macam mana pun, kecewa macam mana pun, bila masuk pejabat, jumpa tim, kena buat muka positif 100%. Minda usahawan sentiasa dahagakan kejayaan, tidak cepat mengalah atau putus asa, peka pada perubahan dan sentiasa mahu pertingkatkan diri dari sudut ilmu dan kemahiran. Antara minda usahawan yang kena ada. Antara minda usahawan yang kena ada ialah kita kena rajin, kena berani, disiplin kena tinggi, determination, keazaman kena kuat, kena bersemangat, kena sentiasa tingkatkan ilmu, kena peka pada perubahan. Peka pada perubahan ini sangat penting. Selepas PKP ini kita akan mengalami satu iklim ataupun perubahan yang besar, mungkin daripada segi kerja, mungkin daripada segi teknologi. Teknologi memang definitely lah akan berubah. Kita kena peka, akan ada changes mungkin juga daripada segi polisi dalam industri, polisi dalam industri berkenaan ataupun polisi dari industri keusahawanaan. Mungkin SSM pun akan berubah polisi. Kita kena peka. Bila kita tak peka, whatever perubahan yang berlaku, kita akan tertinggal dekat belakang atau kita tidak mendapat maklumat yang betul. Dan bila kita tidak dapat maklumat yang betul, kita ada tendensi untuk melakukan kesilapan atau kesalahan yang merugikan. 7 tips untuk kita buat minda kita berkembang sebagai usahawan. Sebab usahawan ni hati dia kena kental. Yang pertama kita kena ada 100% accountability. Accountability ni ialah kita mahu bertanggungjawab, kita ambil tanggungjawab dan kita sanggup ambil tanggungjawab untuk bertanggungjawab terhadap benda yang kita ambil tadi. Accountability ni, sebab bila kita jadi usahawan, somehow rather kita akan jadi pemimpin. Kita akan jadi pemimpin kepada kita punya tim. Jadikan ia satu budaya dalam perniagaan kita. Yang kedua, jangan fikir apa orang kata. Okay.
Bila kita terlalu memikir apa orang keliling cakap pasal kita, apalah jadi kontraktor ni, ni mesti makan rasuah. Okay, biarkan, jangan peduli apa orang kata. Saya selalu guna macam gini. Bila lalat datang, ambil baygon, spraykan sahaja. Kalau langau datang, ambil baygon, spraykan sahaja. Ataupun orang yang kritik kita negatif ni, letak je dekat bahu kiri, ambil tangan kanan, syuh dia macam tu je. Sebab bila kita nak fikir apa orang cakap, memang kita tak boleh nak bergerak ke hadapan. Yang ketiga, sentiasa cari jalan untuk menjadi expert dalam bidang tersebut. Jadi, the one and only, the one who lead, the one who expert in what we do. Yang keempat, nak jadi usahawan yang berjaya, jangan fokus pada kegagalan. Bila kita gagal ni, kita terlalu merintih pada kegagalan, kita tak fokus pada peluang-peluang di hadapan tau. Saya selalu sebut that kadang-kadang kita terlalu melihat pintu yang tertutup. Okay, pintu dah tutup, peluang dah tutup, kita dah gagal. Tetapi kita terlalu merintih, asyik pandang pintu yang gagal sampai pintu yang depan mata kita yang terbuka luas ni kita tak nampak. Okay, jangan fokus pada kegagalan. Everybody make mistakes. Setiap kegagalan adalah, jadikan ia satu guru, jadikan dia satu pengalaman. Kadang-kadang kegagalan itu adalah satu langkah untuk menuju satu kejayaan. Yang kelima, buat apa yang kita suka. Okay? Bila nak jadi usahawan, buat apa yang kita suka. Bila you nak jadi kontraktor, katalah you nak jadi kontraktor elektrik. Pastikan you memang ada passion nak jadi kontraktor elektrik. Kalau you tak ada passion nak jadi kontraktor elektrik, you sekadar nak jadi kontraktor elektrik sebab you ada kompetensi, you ada PW4, tapi dalam hati tu nak jadi technician, mungkin nak jadi aircon technician lah. Dan jangan jadi electrician. Okay? Jangan buat benda yang kita tak ada hati, yang tak ada passion. Sentiasa buat benda yang kita suka. Sebab apabila kita buat benda yang kita suka, duit itu akan datang. Yang keenam jugalah, jangan fokus sangat pada nak cari duit. Perkara yang kita kejar tu akan lari. So, kalau you nak perkara yang you kejar itu datang kepada you, cari apa opposite dia. Jadi apabila kita buat, kita tak penat. Yang ketujuh, sentiasa bersyukur. Lebih banyak kita bersyukur, lebih Allah akan tambah lagi. Tapi bila kita bersyukur sebab kita nak penambahan itu, menjadikan syukur kita tidak ikhlas. Sentiasa bersyukur dengan penuh keikhlasan. Jangan fikir apa yang kita tak ada. Sentiasa melihat perkara yang kita masih ada. Kadang-kadang perkara yang kita masih ada, kita tak hargai. Bila dah hilang daripada mata, baru kita nak appreciate. Saya nak selesaikan dengan mulakan langkah pertama dengan menajamkan daya fikir sebagai seorang usahawan. Okay, take care semua, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kritik kita negatif ni, letak je dekat bahu kiri, ambil tangan kanan, syuh dia macam tu je. Sebab bila kita nak fikir apa orang cakap, memang kita tak boleh nak bergerak ke hadapan.